InsyaAllah pagi ini kita dengar beberapa buah hadis mengenai solat sunat, solat sunat. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita insyaAllah. Muhammadu wa sallallahu alaihi wasallam. An Abi Sa'id wa Abi Hurairah radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ayqadha ar-rajulu ahlahu min al-lail fasallaya aw salla rak'ataini jami'an kutiba fi adh-dhakirina wadh-dhakirat. Sayyidina Abu Sa'id dan Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seseorang lelaki membangunkan keluarganya pada waktu malam, lalu kedua-dua mereka bersolat tahajud sekurang-kurangnya 2 rakaat bersama-sama, maka mereka akan ditulis dalam kalangan lelaki dan wanita yang banyak mengingati Allah. Sayyidina Abu Sa'id dan Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhuma berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seseorang lelaki membangunkan keluarganya pada waktu malam, lalu kedua-dua mereka bersolat tahajud sekurang-kurangnya 2 rakaat bersama-sama, maka mereka akan ditulis dalam kalangan lelaki dan wanita yang banyak mengingati Allah. An Aisyah radhiyallahu anha akhbarathu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma min imri'in takunu lahu salatun bilailin faghalabahu 'alaiha naumun illa kataballahu lahu ajra salatihi wa kana naumuhu sadaqatan 'alaihi. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang menjadi kebiasaannya bersolat tahajud pada waktu malam, lalu pada suatu malam mengantuk telah menguasainya sehingga tidak dapat bangun untuk bersolat, maka Allah Subhanahu wa taala tetap menulis pahala solatnya dan tidurnya itu menjadi sedekah, yakni hadiah untuknya. Sayyidatina Aisyah meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang menjadi kebiasaannya bersolat tahajud pada waktu malam, lalu pada suatu malam mengantuk telah menguasainya sehingga dia tidak bangun untuk bersolat, maka Allah Subhanahu wa taala tetap menulis pahala solatnya dan tidurnya itu menjadi sedekah, yakni hadiah untuknya. An Abi Darda radhiyallahu anhu yablughu bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man ata firashahu wa huwa yanwi an yaquma yusalli min al-lail faghalabathu 'aynahu hatta asbaha kutiba lahu ma nawa wa kana naumuhu sadaqatan alaihi min rabbih azza wa jalla. Sayyidina Abu Darda radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang pergi ke tempat tidurnya sedangkan dia berniat untuk bangun bersolat tahajud pada waktu malam, kemudian matanya tidak terbuka sehingga ke subuh, maka ditulis untuknya apa-apa yang telah diniatkan dan tidurnya itu menjadi sedekah, yakni hadiah untuknya daripada Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Abu Darda radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang pergi ke tempat tidurnya sedangkan dia berniat untuk bangun bersolat tahajud pada waktu malam, kemudian matanya tidak terbuka sehingga ke subuh, maka ditulis untuknya apa-apa yang dia telah niatkan dan tidurnya itu menjadi sedekah, yakni hadiah untuknya daripada Allah Subhanahu wa taala. An Mu'adz bin Anas al-Juhani radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qa'ada fi musallahu hina yansarifu min salati as-subhi hatta yusabbiha rak'atay ad-duha la yaqulu illa khairan ghufira lahu khatayahu wa in kanat akthara min dabadil bahr. Sayyidina Mu'adz bin Anas Juhani radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang terus duduk di tempat dia bersolat setelah dia selesai solat subuh sehingga dia mengerjakan 2 rakaat solat sunat duha,
dan dia tidak berkata apa-apa kecuali yang baik, maka dosa-dosanya akan diampunkan oleh Allah walaupun dosa itu lebih banyak daripada buih di lautan. Sayyidina Muaz bin Anas Juhani radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang terus duduk di tempat dia bersolat setelah selesai solat subuh sehingga dia mengerjakan 2 rakaat solat sunat duha, dan dia tidak berkata apa-apa kecuali yang baik, maka dosa-dosanya akan diampunkan oleh Allah walaupun dosa itu lebih banyak daripada buih di lautan. Anil Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man shalla al-ghadata thumma dzakara Allah 'azza wa jalla hatta tatlu'a asy-syamsu thumma shalla rak'ataini aw 4 rak'atin lam tamassa jildahu an-nar. Sayyidina Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma berkata bahawa beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang menunaikan solat subuh kemudian dia berzikir kepada Allah sehingga terbit matahari, kemudian dia menunaikan 2 atau 4 rakaat solat Isra', maka kulitnya pun tidak akan disentuh oleh api neraka. Sayyidina Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma berkata bahawa beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang menunaikan solat subuh kemudian dia berzikir kepada Allah sehingga terbit matahari, kemudian dia menunaikan 2 atau 4 rakaat solat Isra', maka kulitnya pun tidak akan disentuh oleh api neraka. InsyaAllah kita telah dengar beberapa buah hadis mengenai solat sunat. Mudah-mudahan dapat kita ambil iktibar dan sampaikan, insyaAllah. Subhanallah bihamdihi subhanakallah.